Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dinanti-nantikan kehadiran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita malam ni mulakan kitab baru, iaitu Kitabus Salat. Orang pertama, orang kedua, ketiga, Masya Allah. Boleh tuan-tuan masuk, Masya Allah. 12 sudah. Assalamualaikum, Masya Allah. Masuk, Masya Allah. Nur Hisham Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayub Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adnan Haji Yaakob. Masya Allah. Sihat kau? Alhamdulillah sihat. Nanti kita pergi Maran tu. Kita pergi di Maran tu. Bila nak buat program kat Maran tu, dah boleh dah ni. Masya Allah. Boleh hejah dah tu. Channel. Dul Abad, Amiruddin, Ahmad Nubli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadir kepada majlis kita. Hari ni mengantuk pula Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, kita hadir dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin pada janji-janji Nabi SAW, yakin pada janji. Masya Allah, iman dan ihtisab. Dan kita berada dengan tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beri perhatian dengan menjaga adab-adabnya. Sebaiknya kita berada dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Wudu itu senjata mu'min. Masya Allah. Masya Allah. Abu Aisyah, Abu Talib bin Ramli. Masya Allah. Madu Zair, muda. One day. Kitabus Salah. Alhamdulillah. Kita telah masuk Kitabus Salah. Day one. Day first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dia sebenarnya letih, tapi kalau dah mengajar, dia masuk syekh tu, semangat balik. Kalau balik kat Kelantan, letih duduk dalam kereta, kadang-kadang duduk tidur. Maka imam masjid dekat dengan rumah kita itu SBJ Masjid Putra, Ustaz Abdul Rashid, birah saya. Dia pun tanya, Ustazah, Ustaz Husna macam mana? Mengantuk ke tu? Pak kereta tu. Ustazah kata, tanya dia, kalau ceramah tu segar terus tu. Alhamdulillah. Ceramah tergar terus. Semangat jumpa pelajar-pelajar. Jumpa tuan-tuan yang mulia. Keberkatan tuan-tuan saya pun dapat rasai. Semangat tuan-tuan saya pun dapat rasai. Kehebatan tuan-tuan saya pun boleh tumpang sama-sama. Saya tumpang tuan-tuan saja. Masya Allah. Tumpang kebaikan tuan-tuan. Doalah untuk saya. Saya bagi sedikit sebanyak, semoga Allah SWT bagi manfaat.
Okey, tak sihat Okey, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah buat masa sekarang Allah Taala bagi sihat lagi, tak ada penyakit apa-apa lagi. Okey, tidur okey, okey. Kadang-kadang mengantuk tu. ada sikit-sikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di muka surat 265. 265 iaitu Kitabus Salah di dalam jilid kedua. Kitabus Salat dalam jilid kedua. Jilid kedua ni dia ada dua bahagian, dua kitab iaitu Kitabut Taharah. Sebelum ni daripada muka surat 1 hingga ke muka surat 262. 262. Itu Kitabut Taharah. Jadi yang Kitabut Taharah ni kita adakannya dengan sesi daurah lah. Mungkin insya-Allah kot dalam 3 kali daurah lagi. Bulan 7 akhir ni dan bulan 8 2 kali. So insya-Allah lah bulan 9 kita akan masuk Kitabul Janaiz insya-Allah untuk daurah Kitabul Janaiz. Kita blok kitab ketiga sebab blok kitab ketiga masih lagi di dalam Kitabus Salat. So hari ni kita masuk secara Kitabus Salat ni saya buat secara umum lah. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salah datang selepas Kitabul Iman. Kerana tanpa iman seorang itu tidak akan menuju ke syurga. Kalau tak ada iman, seseorang itu tak akan masuk syurga. Sebab syarat untuk masuk syurga ialah iman. Amalan adalah merupakan untuk menentukan tempat darjatnya di syurga. Tapi untuk masuk syurga itu dengan rahmat Allah SWT. Muka surat berapa? Muka surat 265. Kitabus Salat ini ialah muka surat 265. Dia ada di antara Kitabut Taharah dengan Kitabus Salat, dia ada helaian biru tu. So helaian biru di tengah tu menandakan dia satu kitab barulah. Satu kitab baru. Dia ada helaian biru. Kitabus Salah ada helaian biru tadi. Khair. Tanpa iman juga ibadat tak akan diterima. Tanpa ada iman, maka ibadat tidak akan diterima. Ibadat yang paling penting di antara ibadat yang terpenting ialah solat lah. Nabi kata sejuk pandangan mataku dengan solat. Perintah-perintah yang lain Allah SWT utuskan Sayyidina Jibril untuk sampaikannya. Tetapi untuk perintah solat Allah sendiri iklannya di langit. Allah SWT mi'rajkan Nabi untuk menerima perintah solat. Ihtimam, penekanan. Kenapa lah perintah-perintah lain hanya diturunkan melalui Jibril dengan wahyu, diturunkan melalui Jibril ke dunia ini. Tetapi perintah solat dipanggil secara khusus. Ini satu penekanan untuk solat adalah lebih daripada dibandingkan dengan ibadat yang lain. Sebab penekanan ini lebih daripada ibadat yang lain. Perbezaan adalah pada maratib, iaitu tingkatan kedudukan. Jika seorang tetamu datang, maka layanannya diberi dengan layanan yang istimewa. Kadang-kadang tetamu datang dengan ad hoc, tanpa ada undangan atau tanpa diberitahu. Sedangkan tetamu yang datang tu besar. Jadi Masya Allah, kita pun tak dapat rasa ralat pula nak layan tetamu tu dengan baik. Sebab datang pun secara tiba-tiba. Begitulah orang yang datang tiba-tiba tu dia kena sedialah bahawa kenapa datang tiba-tiba, tak beritahu daripada awal. Sebab perancangan itu adalah lebih baik. Perbezaannya, kedatangan fardu salat ini disambut dengan begitu mulia sehingga Nabi dijemput ke langit untuk menerimanya. Di Sidratul Muntaha, di situ untuk menerimanya. Pertanyaan ke atas salat, begitu juga tentang soalan-soalan yang ke atas salat melebihi pertanyaan ke atas amalan yang lain. Sebelum menunaikan salat, ia perlu berwuduk. Seorang itu perlu berwuduk, mandi, taharah dan sebagainya, seperti yang telah kita jelaskan atau sedang berjalan sekarang Kitabut Taharah yang masih lagi di dalam daurah.
Jadi siapa yang nak mengikuti kitab taharah ni, maka dia menyertai daurah lah. Jangan lupa daurah kita pada hari Jumaat nanti. Dan link dia pun telah diberikan, cuma tuan daftar saja di daurah tadi. Seumpama seorang yang dijemput menghadap raja di balai Rong Seri, nak terima pangkat apa tak tahu. Seumpama, maka seorang itu akan membuat persiapan. Jadi nak pergi jumpa raja, mesti buat persiapan, mandi, memakai pakaian yang terbaik dan sebagainya. Apatah lagi seorang yang akan menghadap Allah, raja, kepada segala raja. Takkan nak pakai t-shirt kan? Takkan kopiah tak ada atas kepala kan? Nak menghadap Allah, nak menghadap Allah, kopiah atas kepala pun tak ada. Serban tu jauh lah. Pakai t-shirt pula, pakai seluar pen pula. Alah, nak menghadap Allah. Kalau kita nak menghadap raja, kalau kita pakai macam tu, benar masuk tak? Raja benar masuk tak balai Rong Seri? Boleh tak masuk? Pintu istana lagi dia tahan, tak boleh masuk. Ni orang mana ni nak masuk? Begitulah juga kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita mesti memakai pakaian yang terbaik. Untuk walaupun pakaian-pakaian lain diharuskan, tapi pakailah dengan pakaian-pakaian yang terbaik. Allah, maka lebih lagi lah, lebih aulalah dia membuat persiapan yang terbaik. Masya Allah, dengan atarnya, dengan wanginya, Masya Allah, dengan serbannya, dengan ridaknya, Masya Allah, dengan pakaiannya yang cantik, Masya Allah. Itu sebab kita nak menghadap Allah. Kita nak menghadap yang maha agung. Kita nak menghadap yang maha perkasa. Kita nak menghadap yang maha segala-galanya, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha segala-galanya. Pertanyaan. Setelah selesai kitab taharah dan segala bab yang berkaitan dengannya, kitab taharah kita sedang dalam belajar, tapi kalau maksudnya kitab solat ni selepas kitab taharah lah. Barulah dimulai dengan kitab solat, kemudian kitab puasa, zakat dan haji. Kitab haji dikemudiankan kerana segala ibadat yang sebelumnya adalah ibadat yang mufrad. Ibadat mufrad ni ibadat yang single. Dan ibadat haji itu ibadat yang murakkab, double. Single, mufrad ni makna perkataan dia single, ibadat yang tersendiri. Dan ibadat haji ni murakkab, dia partner. Dia partner. Jadi kemudian kitab puasa, ibadat yang murakkab kerana ia adalah ibadat, iaitu dari sudut maliyah, dari sudut kita menggunakan harta dan juga badaniyah. Itu ibadat haji lah. Selepas bab solat ialah bab zakat, kerana dalam Al-Quran disebut aqimus solah wa atuz zakah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat 43. Masya Allah. Perkataan solat asalnya daripada perkataan apa? Perkataan solat asalnya daripada perkataan apa? Iaitu asal daripada Saliya Yasla. Saliya Yasla. Saliya tu fi'il madhi, Yasla tu fi'il mudhari', dan babnya Sami'a Yasma'u. Sami'a Yasma'u daripada Salaya, Saliya, iaitu nakis yayi. Nakis yayi ni lam kalimahnya huruf ya, iaitu huruf illah. Huruf illah apa? Huruf ya apa? Yang lam ke fa'ain lam, dia maknanya fi'il tu daripada fi'il perbuatan fa'ain lam, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Jadi naqis ni ialah lam kalimahnya huruf illah, ya atau waw. Saliya yasla dari segi bahasa maksudnya menghantar rahmat, mencucuri rahmat, atau mustaq daripada perkataan tahrikus salawain, dan diambil daripada perkataan tahrikus salawain, iaitu menggerakkan paha. Kan kita bangun, duduk, rukuk, sujud, semua pergerakan melalui paha kita. Ataupun salat yasla, dia bab
Sala yasla, ba fathah yaftahu. Tadi ba saliyah, saliyah sami'a yasma'u atau alima ya'lamu. Ni sala yasla, ba-nya fathah yaftahu. Fathah yaftahu iaitu memasukkan sesuatu ke dalam api. Apabila seorang itu menunaikan solat, maka dia akan mendapat rahmat. Dalam solat berlakunya pergerakan. So kita compare-comparekan makna-makna daripada perkataan salawat tadi. Apa makna dia saliyah, apa makna dia tahrikus salawai, apa makna sala yasla. Jadi kita comparekan dengan 3 makna tadi. Apabila seorang itu menunaikan solat, maka ia akan mendapat rahmat. Maknanya kita akan dapat rahmat dengan memberi makna rahmat. Dalam solat berlakunya pergerakan dua paha, dan jika bijih dimasukkan dalam relau. Kita ada kan, dia kan kalau kita belajar perusahaan, bijih-bijih ni akan dibersihkan dengan kita memasukkan satu tempat pembersihannya. Kita panggil dia relau. Kalau kita belajar sekolah, relau bagas. Bagas ni untuk menyucikan bijih besi dan untuk mengeluarkan besi yang pure besi. Maka akan bersihlah bijih itu, bijih itu daripada kekotoran. Begitu juga apabila seorang menunaikan solat, maka semua dosa kecilnya diampunkan. Semua dosa kecilnya itu diampunkan. Innal salati innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. As-sayyi'at itu maksudnya dosa-dosa kecil. Ittifaq, sepakat ulama bahawa kefarduan solat diterima pada malam Mi'raj. Ulama berikhtilaf bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pendapat masyhur ialah pada 27 Rejab pada tahun ke-10 kenabian. Sebahagian ulama pendapat ia berlaku pada 6 bulan sebelum Nabi berhijrah ataupun 16 bulan sebelum berhijrah. Nabi di-mi'rajkan dengan rohani dan jasmani. Mi'raj ni kita dah beritahu ada 2. Satu mi'raj rohani sahaja. Jasad Nabi di bumi, tetapi roh Nabi melayang di tempat yang melayang lah. Melayang di syurga ke, di mana-mana ke. Roh tadi, dia jasmani. Yang mana rohani sahaja. Tetapi pada malam Isra' Mi'raj, roh dan jasad Nabi di-mi'rajkan. Mi'raj ni maknanya daripada Baitul Muqaddis hingga ke Sidratul Muntaha, di bawah hingga ke Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang tidak pernah sampai kepadanya semana-mana makhluk, sehingga Jibril pun tak mampu untuk sampai kepadanya. Sebelum Sidratul Muntaha, Jibril akan menemani Nabi. Semasa di situ, maka Jibril hanya berada di situ dan tak dapat lagi intihad sebelum Sidratul Muntaha. Maka Jibril kata, baginda pergi seoranglah, sebab dia tak boleh lagi. Kawasan itu adalah kawasan larangan. Dan dikatakan dalam riwayat nanti, berita-berita riwayat nanti, di antara Jibril dengan Allah SWT terdapat hijab-hijabnya. Dan hijab itu hijab nur lah, hijabuhu nur. Kita dah belajar hijab Allah itu nur, cahaya. Jadi Sayyidina Jibril kata, di antara aku dengan Allah mempunyai dalam 2 riwayat 70 hijab atau 70,000 hijab. Jika daku melampaui hijab tersebut, batasan kebenaran tadi, maka melampaui hijab itu, tempat yang mana daku tak dibenarkan, la ahraqtu, maka nescaya terbakarlah jisimku ini. Tetapi seorang yang bersifat hamba, orang itu yang mulia itu telah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Satu tempat yang tidak pernah sampai kepadanya mana-mana makhluk, sehingga Jibril pun tidak mampu untuk sampai kepadanya. Jibril pun tak mampu untuk sampai kepadanya. Jika seorang menunaikan solat dengan khusyuk dan khuduk, luaran dan dalaman, maka ianya seolah-olah mi'raj bagi orang mukmin, yakni bertemu dengan Allah. As-salah mi'rajul mu'min. Soalan Mi'rajul Mu'min. Fasal pertama di dalam Kitabus Salat
ada mempunyai, dan setiap kitab ada 3 fasal, dan setiap bab pun juga ada 3 fasal. Fasal pertama, hadis-hadis yang Bukhari Muslim yang dimuatkan oleh pengarang pertama dan pengarang kedua. Soalah menghapuskan dosa kecuali dosa besar. Hadis yang 564. Solat menghapuskan dosa kecuali dosa besar. Wa an Abi Hurairah, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna iza batil kabair. Batil kabair. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu, solat Jumaat hingga ke Jumaat yang berikutnya, dan puasa Ramadan hingga ke Ramadan yang berikutnya merupakan penebus, itu penghapus dosa yang dilakukan di antara solat dengan solat hari Jumaat hingga ke hari Jumaat, dan di antara tahun ke tahun, Ramadan ke Ramadan. Maka jika seorang itu penebus dosa yang dilakukan di antaranya, jika seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Perkataan penerangan, perkataan as-salawatu khamsu, yakni dosa yang dilakukan di antara solat yang ditunaikan dan solat selepasnya akan dimaafkan. Jika seorang itu menunaikan solat dengan sempurna, maka ia akan menjadi kafarah baginya dengan syarat dia tidak melakukan dosa besar. Kalimah iza. Kalimah iza jutuni batil kabair. Pada kalimah iza tu sedikit perbahasan di kalangan ulama. Memberi makna yakin. Yani iza tadi nak memberi makna yakin. Yakin yakni secara yakinan semua dosa-dosanya akan dihapuskan jika tidak melakukan dosa besar. Maksudnya kalau dosa kecil ampun, dah dosa besar dah tak ada, habis semualah. Tetapi jika dia melakukan dosa besar, maka kemungkinan dosa-dosanya akan diampun. Makna yang kedua ialah jika seorang itu menunaikan solat dengan sempurna, zakat dan puasa haji dengan betul, maka dosa-dosa besar pun akan diampunkan. Makna pertama lebih kita rajihkan lagi, hanya dosa kecil sahaja diampun, dosa besar tidak akan terampun illa man taba, kecuali kita bertaubat dan beristighfar. Sebab itu selepas kita mengerjakan solat dan kita memberi salam, antara tujuan satu salam, lepas salam tadi kita membaca istighfar, iaitu kita beristighfar dengan 2. Sebelum ni kita kata kita beristighfar tu kenapa? Kerana kita beristighfar tu kenapa? Kerana kekurangan di dalam penunaian perintah. Sebab itu kita beristighfar. Sebab itu salah satu daripada mensia-siakan perintah jika tidak dilakukan dengan sempurna. Okey. Kedua ialah tidak melakukan dengan sempurna. Okey. Kedua, saya cerita tentang pertama. Kedua tu apa yang ada ceritakan kedua ni? Okey. Amal yang dilakukan, maka pertamanya lebih rajih lah. Kedua tu sebab apa kita beristighfar. So dia bunyi kedua, apa poin kedua tu terlenyap dari ingatan. Maksudnya kenapa kita beristighfar. Jadi salah satunya kita beristighfar tadi sebab apa? Iaitu kita bertaubat, meminta ampun terhadap dosa-dosa kita, termasuklah dosa besar. Sesuatu amal yang dilakukan dengan betul, dengan sahih, ialah setelah melakukan amal, seorang itu beristighfar. Tanda amal itu betul, tanda amal orang lakukan dengan baik, selepas amal itu terdapatnya istighfar. Kita beristighfar, itu tanda amal tadi dilakukan dengan dilakukan dengan sahih. Maknanya amalan itu dibuat dengan betul.
Allahu Akbar. Juga mengisyaratkan kepada keistimewaan orang mukmin. Maksudnya, apa maksudnya? Iza jutunibatil kabair, orang mukmin ni bila dia panggil orang mukmin, makna dia orang tu tak buat dosa besar lah. Satu Islam dan satu mukmin. Satu Islam, satu mukmin. Satu Islam dan satu mukmin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membantu siapa? Orang Islam ke orang mukmin? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membantu orang Islam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu orang-orang yang mukmin. Orang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wakana haqqan alaina, dan telah menjadi kewajipan ke atas kami apa yang Allah ambil tanggungjawab dia tu. Wakana haqqan, hak mesti kita benarkan, bukan hanya membenarkan saja, bukan hanya menerima berita itu benar. Haqqan telah kita jelaskan dulu, maknanya membenarkan. Sidqan ialah berita itu apabila sama dengan peristiwa, maka berita itu benar. Haqqan ialah kita mesti membenarkan sabdaan itu ataupun firman tersebut, walaupun bersalahan dengan apa yang kita lihat dengan mata ataupun dengan kita lihat atau kita berpengalaman, ataupun kita dalam pengalaman kita. Dia menafikan. Haqqan ni kita mesti membenarkan. Wa kana haqqan, Allah Ta'ala kata menjadi hak bagi dia siapa? Nasrul mu'minin, iaitu membantu orang-orang muslimin. Mukminin, orang Islam yang imannya teguh. Allahu Akbar. Ini juga nak menandakan bahawa hebatnya orang Muslim, orang Islam tadi. Maksudnya apabila dia dipanggil orang Islam, maka dia akan menjaga solatnya. Maknanya orang Islam ni bila nama Islam tidak ada tasawur ataupun terlintas di fikiran kita atau mereka yang terdahulu fikiran kita. Taklah, mereka yang terdahulu. Kalau orang Islam tu dia tak sembahyang, cannot imagine. Benda tu tak boleh kita gambarkan. Sebab orang Islam itu sememangnya akan menunaikan solat. Berlainkanlah apa yang ada pada sekarang. Orang Islam sudah lama dan telah ramai orang-orang di kalangan orang Islam yang meninggalkan solat. Siapa? Ayah-ayah kita, pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita mungkin di kalangan mereka. Sebab itu kita kena jaga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Wa ahlikum, dan kaum keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, daripada api neraka. Jadi kita kena pastikan keluarga kita, kita kena pastikan orang di bawah jagaan kita, anak-anak kita yang mana biasa boleh lagi mendengar percakapan kita, nasihat kita. Maka orang-orang ni kita kena jaga, jangan sampai dia tertinggal solat. Bahkan solat itu ditunaikan pada awal waktunya. Kita kena pastikan pada keluarga kita. Inilah keberkatan dalam rezeki apabila kita dapat menjaga solat tadi. Kaedahnya ialah jika sesuatu amalan menjanjikan pengampunan dosa dan dosa telah dihabiskan diampun, maka tempat pengampunan dosa akan digantikan dengan ketinggian darjat. Telah sebelum ini kita telah ceritakan, bila kita ambil rumah, ambil wuduk daripada rumah, maka dosa-dosa kita dah dihapuskan. Maka dengan itu kita berjalan pula masjid, dengan satu langkah di antaranya ialah dosa-dosa akan diampunkan dan darjat-darjat yang akan ditinggikan. Dan kalau tempat dosa diampunkan, jika dosa itu sudah terampun dengan wuduknya yang dikerjakan di rumah, maka apakah makna pengampunan dosa
di dalam langkah-langkah ke masjid. Sebab langkah-langkah ke masjid tu meninggikan, mendapat pahala, mengampunkan dosa dan meninggikan darjat. Jadi tempat pengampunan dosa dia ada dua. Yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Yamhullah, Allah Ta'ala akan hapuskan, yamhullahu bihil khataya, semua kesalahannya. Jika kesalahan itu dia dihapuskan dan tidak berbaki lagi ia akan kesalahan tersebut, wa yarfa'u bihid darajat, maka di tempat pengampunan dosa akan dikurniakan ketinggian darjat. Bermakna satu langkahnya akan mendapat 2 darjat. Sebab 1 darjat pada asalnya dan satu lagi tempat pengampunan dosa, kerana dosa tidak diampun lagi, kerana dosa tadi tidak digunakan lagi. Pengampunan itu tak digunakan untuk mengampunkan dosa kerana dosa telah berakhir. Jadi tempat pengampunan dosa itu ditinggikan darjat. Maha suci Allah yang begitu kaya dan kekayaannya adalah miliknya. Segala ini adalah milik Allah. Jadi kalau Allah kata tempat tu tak boleh nak ganti, wa'yazubillah lah, maka maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu tak kaya lah. Wa'yazubillah. Maka pemahaman macam itu adalah salah. Mana tempat pengampunan dosa sepatutnya diampun dosa, kerana dosa tadi telah terhapus dan tiada baki lagi, maka tempat itu digantikan dengan yarfa'u bihid darajat. Boleh faham? Saya ulang beberapa kali dengan bentuk ayat yang berbeza supaya mudah untuk faham. Okey. Allahu Akbar. Hadis yang kedua iaitu 565 bracket nombor 2 di dalam kitabus salat. 5 waktu salat, salat 5 waktu seumpama seorang mandi di sebuah sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu bihi kulla yawmin khamsa hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Muttafaqun alaih. Khair. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah pendapat kamu jika terdapat sebuah sungai di hadapan pintu rumah seseorang daripada kamu, lalu dia mandi di dalam sungai tersebut setiap hari, adakah masih terdapat kotoran yang berbaki padanya? Sahabat radhiyallahu anhum berkata, tidak berbaki kotorannya, walaupun sikit pun tak ada, dah mandi hari-hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah perumpamaan solat 5 waktu, Allah akan menghapuskan dosa dengannya. Allah akan hapuskan dosa. Penerangan, 5 kali mandi ditasbihkan, dimisalkan dengan 5 kali solat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mubalaghah, yakni nak menunjukkan perkara tadi besar, nak mubalaghah, nak membangkitkan benda tu jadi besar, nak membesar-besarkan perkara tadi. Kemudian kerana mengikut kaedah sesuatu yang ma'qul, secara maknawi. Satu yang ma'qul ni daripada perkataan akal. Ma'qul benda yang ada di akal, itu dalam bentuk makna. Benda mula-mula perkara duduk dalam akal dalam bentuk makna, maka dilafazkan oleh lidah, itu dalam bentuk perkataan bagi menerangkan apa yang berada di benuk fikirannya. Sebab itu kalam lafzi akan menerangkan ma'ani ataupun perkara-perkara yang ma'qul, yang terfikir di akal. Sebab tu kita berhajat kepada kalam lafzi. Kalau kita belajar mantik, yang paling pentingnya ialah dalalah lafziyah, wad'iyah. Wad' itu perkataan yang mana adanya huruf hijaiyah dan adanya gabungan-gabungan perkataan yang akan mengeluarkan satu pronouns, perkataan
dan perkataan itu menunjukkan makna apa yang nak disampaikan. Sebab tu kalau satu orang tu dia nak sampai tanpa perkataan, so tak ada perkataan. Jadi sebab tu kadang-kadang menulis atau berbicara mesti ada sandak, mesti ada susunan, yang mana susunan itu supaya dapat difahamkan setelah lontaran. Sebab tu kita panggil dia kalam, tu maksud dia lontaran perkataan yang dilontarkan oleh yang bercakap, iaitu mutakallim, supaya yang mendengar sami itu memahaminya. Okey, ngaji nahu dengan mantik pula kita. Okey, tak apa, sikit-sikit. Kerana mengikut kaedah sesuatu yang ma'kul. Ma'kul ni daripada perkataan akal. Ma'kul tu ism maf'ul iaitu secara makna ditasbihkan dengan sesuatu yang jelas. Benda tak ada, benda secara maknawi, tapi ditasbihkan, dimisalkan dengan sesuatu yang mahsus, yang boleh dirasai atau yang nyata. Nyata ni dua lah, boleh rasa atau boleh lihat dengan 5 panca indera. Nyata ni bila ada 5 panca indera, iaitu dengan melihat, dengan mendengar, dengan merasa, dengan menyentuh dan menghidu. Itu dipanggil ahwasu khamsah, iaitu mendapat mengetahui sesuatu dengan 5 benda luaran ini. Itu benda yang nyata. Nyata ni tak kira lah dari sudut bau ke, dari sudut dengar ke, dari sudut rasa ke, daripada sudut sentuh ke, atau dari sudut lihat ke. Okey. Yakni diampunkan dosa dengan sebab solat, seperti seorang itu mandi yang akan menghilangkan kotoran. Solat ialah ma'kul dan mandi itu adalah mahsus. Solat ni yang kita kuat ni dengan akalnya. Sebab tu kita katakan, dia kata muhabbah aqliyah. Ingat tak kita mengaji muhabbah dulu tu? Amurru ala diyari layla. Aku melalui tembok, aku melalui bandaraya Laila. Sebenarnya bukan tembok itu yang aku cintai, tetapi apa sahaja yang berkaitan dengan Laila. Tembok, iaitu benda yang makul. Jadi muhabbah aqli ni, muhabbah secara akal, dengan muhabbah tabi'i. Kita dah belajar dah bab cinta umpamanya cinta nafsaniyah, cinta imaniyah, cinta aqliyah dan cinta tabi'iyah. So kita dah bahas kan, tengok balik semula situ. Okey, jadi benda yang ma'kul, solat ni satu benda yang ma'kul. Ma'kul macam mana? Kita mesti percaya pada akal kita, dengan solat ni kita ampun dosa. Macam mana nak tahu benda tu? Dinyatakan dalam bentuk yang nyata, iaitu mandi. Macam orang mandi lah. Ada tak kotor pada badan dia? Takkan ada lagi. Mesti dah hilang kekotoran tadi. Begitulah dengan solat. Secara akalnya, kita kena terima dan beriman bahawa dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa, dan iaitu kekotoran batin tadi, iaitu dosa. Kekotoran zahir itu debu dan sebagainya lah. Okey. Dengan melakukan solat maka dosa akan dihapuskan. Maknanya dosa itu dihapuskan atau dosa itu dipadamkan daripada, tulis dah, lepas tu padam dengan eraser dah. Tulis dengan apa? Tulis dengan kalam saja, iaitu bukan dengan pen. Dengan kalam, dengan pensel, dengan karbon tu mudah sapu. Begitulah. Malaikat dia tulis dulu, lepas tu dia sapu balik. Dihapuskan atau dipadamkan, sama je. Hadis yang seterusnya 566, bracket ketiga,
solah penghapus dosa. Diberitahu fadilat dulu. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna rajulan asaba min imra'atin قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Surah Hud ayat 114. قال الرجل يا رسول الله إلى هذا قال لجميع أمتي كلهم وفي رواية لمن amila biha min ummati muttafaqun alaih. Okey, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang lelaki telah mencium wanita, lalu dia pergi berjumpa dengan Nabi, lalu menceritakan hal tersebut. Maka Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at zalika zikra lizakirin. Dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, iaitu pagi dan petang, dan pada ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Sesungguhnya amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang yang mahu ingat, yang mahu ingat, mahu beringat. Surah Hud ayat 114. Maka lelaki itu berkata, adakah perkara ini hanya untuk aku sahaja dalam bab ni? Baginda bersabda, tak, bukan kau seorang, untuk semua umatku. Siapa buat dosa dengan sembahyang ni, Allah ampun dosa dia. Dalam riwayat yang lain, untuk umatku yang mengamalkan solat ini. Muttafaqun alaih riwayatnya. Oleh kerana sahabat tersebut tadi, oleh kerana perbuatan mencium seseorang yang ajnabi, bukan mahram dia, maka itu adalah perbuatan aib dan dosa. Oleh itu, adat yang mubarakah, iaitu adat yang mulia pada sahabat ialah mereka tidak akan menceritakan siapakah pelakunya. Innamal a'malu binniyat. Kita dah belajar dia siapa nama muhajir tadi yang nak berhijrah kerana nak berkahwin dengan Ummul Qais atau Qailah namanya yang sebenar radhiyallahu anha. Maka tak dicerita nama rajul itu, hanya disebut dengan satu gelaran muhajir Ummul Qais, seorang yang berhijrah kerana nak meminang atau berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummul Qais. Jadi nama dia, Masya Allah, 124,000 dapat menyimpan rahsia dan tidak menceritakan siapakah nama sahabat tadi. Inilah adat yang mulia, adat mubarakah yang terdapat pada sahabat. Apabila sesuatu pekerjaan yang aib yang dilakukan oleh seorang, sama ada sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak diceritakan siapa pelakunya, hanya digunakan dengan perkataan rajul, lelaki. Kerana dua konsep. Satu tu, kita untuk menyimpan keaiban saudara kita. Dengan kita menyimpan keaiban saudara kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyimpan dan menyembunyikan keaiban kita pada hari yang mana tak ada siapa yang boleh menyogok atau melindungi segala dosa-dosanya illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mana Allah telah merahmati dan memberi kerahimannya. Allahu Akbar. Jadi tak cerita, mereka tidak akan menceritakan siapakah pelaku tadi, laki tadi siapa, sahabi atau sahabat lah. Ialah telah mencium wanita itu, sama ada tersilap atau terlupa. Sengaja berdosa dah, tersilap terlupa pun, orang bukan ajnabi, orang ajnabi bukan mahram isterinya, tak boleh lah, salah lah, berdosa lah. Maka
turunlah ayat itu kepada Nabi tarafayin nahar. Tengok di sini macam 3 waktu. Tarafayin nahar, 2 tepi siang. 2 tepi siang. Sebenarnya dalam 2 tepi. Sebab tu Syiah kata sembahyang ni 3 waktu je. 2 tepi siang, zulufan minal lail, pada permulaan malam. Jadi 3. Tak, kita sabitkan bukan 3, 5. Kenapa 5? Ini penyabitannya. Iaitu 2 tepi siang terdapat 4 waktu di sini. 2 tepi siang pertama, 2 di tepi siang. Pertama fajar dan zuhur. 2 di tepi siang dan 2 pula di tepi pertama dan kedua. Tepi yang kedua ialah asar dan maghrib. Zulufan minal lail ialah isyak, jadi 5. Syiah mensabitkan 3 waktu saja pada ayat ini. Ihtimal kedua, kemungkinan kedua, ihtimal ni kemungkinan bagi jawapan kedua ialah taraful awal ialah solat subuh. Tarfus sani ialah solat zuhur dan solat subuh. Solat subuh saja. Tarf awal ni subuh, tarfus sani zuhur dan asar. Zulufan minal lail, maghrib dan isyak. Ada kira 5 pula. Tadi zulufan minal lail, isyak saja. Ini dikira tepi pula. Ataupun kemungkinan ketiga, tarful awal ialah subuh dan zuhur, dan tarfus sani ialah asar, dan zulufan minal lail ialah maghrib. So ada 3 perkara untuk menyatakan sudut bilangan, walaupun nampak 3 perkataan sahaja. Tarafayin nahar, 2 tepi siang, zulufan minal lail, dan pada permulaan malam. Sebenarnya di situ terdapat 5 solat yang disusun dengan 3 kemungkinan tadi. Okey. Asbabun nuzul ayat ni. Kenapa ayat ini diturunkan? Asbab-asbab yang turunnya ayat tersebut. Disebabkan sahabat tadilah. Sebab dia buat kelakuan yang tak elok tu. Dengan sebab terlupa tadi tu. Ataupun tak tahu. Begitu. Jadi, ataupun disebabkan oleh beliau tersilap, maka Allah menurunkan kebaikan. Kadang-kadang tu kan dalam kesempitan tu ada kesempatan. Dalam kesempitan ada kesempatan. Cuma biar Allah fahamkan kita untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Okey. Ada ulama berpendapat bahawa ini adalah khusus untuk sahabat tersebut. Tak ada menama, sebahagian ulama kata tak, ayat ni khusus untuk sahabat tu aja. Kerana mencium wanita khas untuk sahabat tu aja. Sebab mencium wanita ajnabi ni dosa besar dan tidak terampun melainkan dengan bertaubat. Jadi kita ilahkan untuk khas untuk orang tu sahaja, dia tak dikira. Ataupun bersolat bersama Nabi mengampunkan dosa-dosa. Jadi satu tadi mengambil wuduk, satu tadi dengan berjalan ke masjid dan dengan menunaikan solat. Maka maksudnya apa? Untuk ampun dosa-dosa besar ni, iaitu atau bersolat bersama Nabi mengampunkan dosa, tidak terampun melainkan dengan bertaubat. Ataupun bersolat Jumaah bersama Nabi itu bukan setakat ampun dosa kecil, ampun dosa besar sekali. Begitu. Hadis yang ke 567 bracket 4. Solah akan mengkafarahkan dosa. Wa an Anas radhiyallahu anhu jaa rajulun faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa'akimhu alayya. Qala wa lam yas'alhu anhu. Hadiratis salatu fasalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama ar-rajulu faqala ya Rasulullah inni asabtu hadda fa'akim fi kitabillah. Qala fa inna Allah azza wa jalla qad ghafara laka dhanbak aw haddak. Muttafaqun alaih. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang lalu berkata, yakni bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak,
Kalau ya Rasulullah tak perlu sebut sallallahu alaihi wasallam, sebab ya Rasulullah itu adalah perkataan khitab dan tak perlu diucapnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ucap pun tak apa, tapi dia bukan nak ucap pun tak apa, tak salah. Ustaz, kalau kita ucap salah ke? Tak, tapi tahulah orang tu tak ngaji. Tahulah sebab orang tu tak ngaji lah dia kata macam tu. Dulu kita tengok, berdosa ke Ustaz kalau tak ucap? Tak, cuma tahu aje lah dia mau tak ngaji. Dia mau tak belajar. Bila kita sebut ya Rasulullah, tak ada lagi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu atas dasar khitab, benda yang berhadapan. Begitu. Jadi ya Rasulullah, sebab tu saya ya Rasulullah tu saya tak tulis saya tak tulis radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. Sebab tu tak perlu ditulis dan tak perlu dibaca. Sesungguhnya aku telah melakukan kesalahan yang mewajibkan hukum Allah. Haddan tu hukum Allah lah, hukum had. Jadi haddan tu singular, hudud tu ialah plural. Cuma kita menggunakan perkataan plural di dalam bahasa Arab dijadikan makna singular di dalam bahasa Melayu. Makna mufrad satu makna, satu kata satu perkataan lah untuk benda yang satu. Gitu, singular lah. Kita menggunakan nama plural di dalam bahasa Arab dijadikan dengan nama singular. Hudud, yakni hukum Allah lah, melampaui hukum Allah. Dia ada batasan, dia ada had, batasan. Tapi kalau batasan, maka dia panggil hudud. Tapi tak apalah, hukum hudud. Sebenarnya benda tu tahsil lihasil, benda sama. Tapi tak apa, dalam bahasa Melayu dia beza, hukum lain, hudud lain. Sebenarnya benda serupa ya, hukum hudud. Jadi hukum had, hukumnya had. Had tu ialah untuk singular, bukannya plural, tapi digunakan pada perkataan plural untuk makna mufrad di dalam bahasa Melayu. Okey. Haddan iaitu satu peristiwa. Hadis ini adalah satu peristiwa yang sama. Tak habis. Nabi SAW, maka jalankanlah ianya ke atasku hukum. Sesungguhnya aku telah melakukan kesalahan yang mewajibkan hukum Allah terhadapku, maka jalankanlah ia ke atasku. Perawi berkata, Nabi pun tidak bertanya tentang perkara ini. Waktu solat pun telah tiba, lalu lelaki itu bersolat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi selesai solat, lelaki itu telah berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan kesalahan yang mewajibkan hukum. Jalankanlah hukuman tersebut mengikut kitabullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu bersolat bersama kami? Dia berkata, ya. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kamu, atau Allah telah menggugurkan hukuman ke atas kamu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Okey, hadis ini adalah satu peristiwa. Hadis ini sama ada peristiwa yang sama dengan hadis sebelumnya atau peristiwa yang berbeza. Kedua-duanya adalah berkemungkinan. Tadi kan anna rajulan asaba, seorang lelaki. Ini asabtu, lelaki tu pula kata aku pula. Jadi seolah-olah dua hadis ini, adakah dia dalam satu cerita, satu peristiwa tu ceritalah, dan ataupun kedua hadis ini sama dengan dua peristiwa yang berbeza. So dua-dua boleh kita masukkan. Satu cerita, dua hadis, satu peristiwa pun boleh, atau dua hadis, dua peristiwa pun boleh. Tapi mesti adalah ada penterjihannya, ada iktibar sudut mana kita kata dia tu satu cerita,
daripada dua hadis ini? Sudut mana kita akan kata dia dua cerita, dua peristiwa dengan dua hadis? Okey, maknanya kedua-dua berkemungkinan. Okey. Haddan ialah balasan syar'i. Had ialah balasan syarak, balasan yang ditetapkan oleh syarak. Syarak tu siapa? Syarak tu hukum syarak lah, yang ditetapkan oleh syarik. Syarik tu siapa? Allah Ta'ala dan Nabi. Tapi hakikatnya syarik itu Allah Ta'ala saja. Tapi boleh juga Nabi itu dipanggil sahibus syarik secara majazi, iaitu panggilan kedua, bukannya hakiki, maknanya yang pertama. Kena faham? Tegas soal tu jelas tu. Okey, benda tu dah jelas dah. Tak mengantuk. Saya tuan-tuan yang mengantuk ni, saya dah terang 1, 2, 3 kali pada tuan-tuan. Tak mengaku. Detik lah, mengantuk lah juga tu. Tapi dah segar dah, okey dah, relax lah. Had ialah balasan syarak. Inilah setinggi-tinggi darjat sahabat, kerana sahabat ni orang yang hebat. Kenapa? Kerana mereka mengaku kesalahan yang dilakukan. Mengaku benda yang salah. Mengaku pada kesalahan. Dan bersedia menerima hukuman daripada Allah. Apabila seorang itu melakukan kesalahan, maka dia telah perlu memberitahu kesalahannya kepada mursyidnya untuk tujuan pengislahan. Jadi betul kan, untuk pengislah kita perlu ada seorang guru yang perlu kita cerita apa masalah kita, apa kesalahan kita, atas dasar nak minta nasihat daripada guru, dan guru itu akan memberi amalan dan memantau kita supaya kita berada di atas landasan, jangan lagi tergelincir. Jadi kadang-kadang ayat mari pap dia campur ayat lain. Sebenarnya benda tu balaghah yang tinggi. Satu balaghah yang tinggi di dalam membuat sesuatu susunan di dalam kitab. Khair, apabila seorang itu melakukan kesalahan, maka dia perlu memberitahu kesalahannya kepada mursyidnya, gurunya, untuk tujuan pengislahan. Berbeza dengan kita melakukan kesalahan dan masih menyembunyikan, apatah lagi pelajar agama yang masih lagi melakukan perbuatan yang tidak layak dengan seorang pelajar agama, seolah-olah tiada kesan belajar bertahun-tahun di madrasah, masih lagi mencari peluang untuk melakukan dosa dan maksiat, maka pengislahan tidak akan berlaku. Sepatutnya 8 tahun dia duduk dalam suasana environment qala Allah, qala Rasul, perintah Allah, mengaji agama, tapi keluar daripadanya tu hilang habis kesan tadi. Jika seorang itu tidak menyatakan penyakitnya kepada doktor yang ditemuinya, maka dia akan mendatangkan kesusahan kepada doktor. Sepatutnya pelajar juga jangan menyembunyikan kesalahannya kepada ustaz atau rakan seusaha. Jangan menyembunyikan kesalahan di depan masyayikh, rakan seusaha, atau kita panggil sekarang ahbab lah. Jangan kita sembunyikan kesalahan kita, jelaskan kesalahan itu. Mungkin kita rasa untuk betul, sebab tu kita ada satu orang selain daripada syekh, kita perlu ada satu orang yang member karib, member yang paling dekat, yang kita boleh luahkan. Kadang-kadang kita luah permasalahan tu, dia tak selesai meluahkan, itu dah satu bebanan yang besar, yang mana tanggungan itu dapat di handle. Tanggungan yang dia duk fikir selama ni boleh handle dengan cara dia meluahkan apa isi kandungan di dalam hatinya. Okey. Allahu Akbar. Nabi tidak bertanya kepada sahabat tersebut apakah dosa yang dia lakukan. Nabi tak tanya membuat dosa apa, tak tanya. Kerana Nabi mungkin telah diberitahu melalui wahyu. Allah dah tahu melalui wahyu dah kepada Nabi. Sebab tu Nabi tak aibkan dia. Dan mungkin sebenarnya perbuatan itu tidak dikenakan hudud. Ataupun perbuatan itu sebenarnya tak ada hukum hudud ke atasnya. Itu dua probability lah, dua kemungkinan di situ. Para sahabat selagi tidak dihukum atas kesalahan yang dilakukan, mereka tidak akan merasa tenang kerana keyakinan mereka terhadap balasan akhirat. Dan orang yang boleh melakukan demikian
Inilah begini hanya orang yang mempunyai keyakinan yang sempurna kepada Allah. Orang boleh buat ni orang yang yakin betul-betul dengan Tuhan saja. Tidak kat dia kona sana, dia kona ini terlepas. Tapi depan Tuhan siapa nak boleh lepas? Allah di sini disebut hukum hudud. Hukum hudud. Di sini disebut tentang hukum hudud. Perkara yang menyebabkan hudud ialah dosa-dosa besar. Maknanya hukum yang dikenakan, hukum hudud ni, hukum had lah. Dalam Arab panggil had. Kalau jamak dia hudud. Hudud ni ialah perkara yang menyebabkan hudud, ialah dosa-dosa besar lah. Mana benda-benda yang dibuat dosa besar, maka hukuman hudud ini dikenakan perkara. Sedangkan para ulama menyatakan bahawa solat yang ditunaikan hanya menyebabkan dosa kecil sahaja yang diampun. Kenapa tak juga? Jawapannya ialah adalah keistimewaan sahabat tersebut. Ini khas untuk sahabat tadi. Di sini tidak disebut taubat, sedangkan sahabat tersebut telah bertaubat. Dan dia terkata syarat untuk dosa besar adalah taubat. Takkanlah sahabat tak taubat, sebab di sini dia tak nak ceritakan tentang detail sesuatu perkara ke semua perkara, cuma di-highlightkan tentang perkara ini, tidak pada perkara yang lain. Begitu. Dosa kecil sahaja yang diampun. Di sini tidak disebabkan taubat, sedangkan disebut taubat. Tak sebut taubat pun, sedangkan sahabat tu pasti dia bertaubat. Oleh itu bukan sahaja beliau, sahabat tadi menunaikan solat, bahkan solat bersama taubat. Maksudnya solat dan bertaubat. Jawapan ketiga ialah solat yang ditunaikan di belakang Nabi menyebabkan dosa besar juga dimaafkan. Ini special khas. Atau kemungkinan sahabat tersebut menganggap dosa yang dilakukan itu besar, sedangkan ianya kecil yang diampun dengan mengerjakan solat. Jadi sahabat tu kata, dia mana? Maka Allah telah turunkan ayat. Dia kata, untuk aku seorang. Tak, untuk siapa sahaja yang datang selepas kamu ila yaumil qiyamah. Hukum ini selagi mana syarat ada ditepati, terma dan syarat ditepati, maka akan natijahnya atau hadiahnya akan diperolehi. Besar kecil tak kira, tapi ada hadiah. Begitu. Amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal. So kita berhenti di situlah dulu pada malam ni, iaitu pada muka surat 270 bracket 568. 568. InsyaAllah saya ada safar daripada Rabu pada Khamis. Nanti saya beritahu. Sepatutnya saya ingat 2-3 hari ni saya nak cuti lah, sebab saya nak bagi komitmen dalam safar ini, untuk dalam safar ni ke Pantai Timur. So kita berjumpa hari Khamis lah, ataupun tengok ada apa-apa. Tapi saya tak apa, kita berjumpa hari Khamis insyaAllah. Khamis malam kita berjumpa. Nanti insyaAllah saya akan atur bila saya ada program apa-apa. Saya tidak boleh berkeudara satu hari, sebab saya bercuba akan berkeudara juga satu hari. Kalau tak boleh disebabkan tugas dan hawadisah yang lain, benda-benda yang awarid, benda-benda yang mendatang tadi, maka insyaAllah saya akan buat, sebab saya akan buat rakaman. Saya akan buat satu rakaman. Mungkin saya free masa ni, masa saya free itu saya akan buat rakaman. Bila buat rakaman, maka nanti saya akan masukkan dalam FB. Bilakah waktu yang saya nak masuk, atau tuan-tuan boleh on lah, tapi atas dasar rakaman. Atas dasar apa? Rakaman. InsyaAllah nantilah kita akan atur. Sebab sekarang ni saya lah yang perlukan. Tuan-tuan kalau sanggup dengan saya belakang depan kan, kita akan buat maghrib isyak je. Maghrib kita buat malam dengan subuh aja. Kita bertukar waktu tu malam dengan subuh saja. Saya akan cuba lah insyaAllah. So saya akan bagi lagi. Saya akan lagi kena buat pantauan pula. Nanti insyaAllah kalau buka dah penerbangan bulan 11, bulan 10 ni ke, saya akan pergi ke Morocco lah. InsyaAllah lah, tengoklah ada rezeki untuk pergi buat ke sana. InsyaAllah akan ke luar negara lah.
InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi tuan-tuan jangan lupalah untuk berdaftar tu, sebab saya tidak berkeudara secara live selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Mungkin saya akan live dia pada hari Khamis tu. So hari Jumaat tu kita dah ada pengajian. Pada Khamis, Jumaat pagi kita ada pengajian umum. So Khamis malam tu ada, dan Jumaat pagi ada, dan Jumaat malam tu pada minggu depan ni, pada Jumaat yang akan datang ni, Jumaat Qadim ni, Jumaat yang akan datang ni, InsyaAllah di situ tuan-tuan berdaftarlah. Jangan lupa tuan-tuan kena berdaftar untuk kita menyertai daurah kita di sana, insyaAllah. Saya dah susun tu, insyaAllah. Jilid 7, jilid 6 saya dah cetak, cuma tunggu kulit saja. Kulit hijau tak siap lagi, kertas tu tak ada, magazine tu tak ada. So jalan jilid 7 tu dalam bulan 9 lah saya rasa. Jilid 7 ni saya akan cetak dalam jilid 9 pula. Jilid 7 dalam bulan 9 saya akan cetak lah. Saya tengok kerja tu akan sampai pada bulan 9 siap lah. So bulan 9 dia akan bagi pada saya akan cek balik. So final, lepas tu saya akan susun balik dalam bulan 10 lah jugalah, dalam jilid 7 tu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun tuan-tuan dah banyak dah ni, masya-Allah. 140 jam dah. Wallah a'lam.